Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan masa depan. Alhamdulillah. Jadi pagi ini sambung perkongsian daripada kitab adab-adab dalam Islam. Kita masih lagi membicarakan dalam bab al-janaiz. Al-janaiz ni maksudnya bab jenazah, ya. Tapi bukanlah bab pengurusan jenazah. Sebab kitab ni kitab adab. Jadi dia membicarakan tentang suruhan Rasulullah, larangan Rasulullah berkenaan dengan jenazah tersebut, ya. Dan sudah pasti kitab ni dia bawakan hadis-hadis sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan topik-topik yang disebut tersebut. Baik, kita sambung dalam bab adab setelah dikuburkan jenazah tersebut. Dulu kita masuk sebelum kematian, ketika kematian, selepas kematian, cara mandi, adab mandi. Kemudian masuklah adab setelah dikuburkan, ya. Setelah dikuburkan jenazah tersebut, antara adabnya lagi menunggu jenazah sehingga dikuburkan, sunat. Kita yang hadir ni, kita yang iring jenazah ni, kita tunggu sehingga selesai siap tanam, itu maksudnya. Kita iring, kan Rasulullah suruh kita, disunatkan kita solat jenazah dan iring jenazah ke kubur. Solat jenazah dan iring jenazah ke kubur, mula-mula solat di masjid, kemudian kita pun follow ikut jenazah tersebut sampailah di kubur. Proses tanam pula setengah jam biasanya, setengah jam tanam. Maka sunat kita tunggu setengah jam tersebut sehingga selesai tanam. Maka orang Malaysia ni, orang Melayu kita biasanya dia akan talqin selepas tanam. Kita pun tunggulah sekejap talqin tersebut, ya. Imam pun dia kena pandai juga. Kalau proses tanam tersebut lama, batu keras ke 2-3 orang sekali ke, makan masa 1 jam, maka talqin jangan lama-lama. Sebab ada jemaah ni dia nak cepat, dia ada urusan lain, ya. Tapi kalau tanamnya sekejap, ya, 20 minit je, orang yang tolong buat kerja pula ramai, maka boleh talqin standard lama sikit, ya. Lepas tu ada imam rajin nak buat tahlil sekali atas kubur, boleh lah.
tahlil. Lepas talqin tahlil pula. Lepas tahlil doa lagi. Boleh. Masa yang mengizinkan, cuaca yang baik. Tapi kalau kena macam tadi 2-3 orang, proses lama, pula tu nak hujan. Talqin lagi, tahlil lagi, doa lagi. Lagi ramai orang, Allah, imam ni. Kan? Orang ada kerja ni. Nanti tinggalkan ramai-ramai nanti, sedih pula. Apa pula orang kata? Jadi dia kena pandai tengok keadaan. Adakah Rasulullah memberi talqin? Sebenarnya talqin ni dalam bahasa Arab mengajar orang mengucap ketika nak mati. Itu dalam hadis Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang nak mati di kalangan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi di sana namanya nasihat. Rasulullah juga pernah memberi nasihat bila siap tanam. Dan nasihat Rasulullah pendek sahaja, tak lama. Dan nasihat Rasulullah kepada orang yang masih hidup. Adalah beberapa dalil Rasulullah memberi nasihat kepada kepada sahabat yang hidup. Antaranya Rasulullah suruh berdoa kerana dia sekarang sedang disoal. Antaranya Rasulullah kata berdoalah sebab dia sekarang tengah goyah hatinya. Jadi ini antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang seterusnya, tunggu sejenak. Ada seorang sahabat, Amr bin al-As, dibagi tahu kepada pengikut dia, pengikutlah keluarga dia, kalau aku mati nanti, bila jenazahku nanti telah dikuburkan, taburkanlah tanah ke atas kuburku sekali, lalu tinggalkanlah di sekitar kuburku sekadar waktu yang cukup untuk menyembelih unta dan membahagi-bahagikan dagingnya, kata Amr bin al-As, sehingga aku merasa nyaman dengan kamu dan aku dapat melihat jawapan apa yang akan aku berikan kepada para utusan Tuhanku, kata Amr bin al-As. Hadis riwayat Imam Muslim. Amr bin al-As adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta keluarga dia tunggu sekejap dalam masa sembelih unta, sembelih dan bahagi daging. Berapa tempoh buat kerja tersebut? Kalau orang Arab dia buat sekejap je unta. Orang Melayu lama juga. Orang Arab boleh jadi setengah jam. Ya, orang Melayu sejam, 2 jam, 3 jam proses. Jadi Amr bin al-As, dia suruh Amr, kenapa dia dikatakan hadis? Sebab dia diriwayatkan oleh para sahabat, dan para sahabat dia buat apa-apa berdasarkan dia punya ilmu dia lihat, dia belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tunggu sekadar setengah jam, sejam, dia berdoa, baca Quran ke keluarga dia lepas tanam. Tapi kalau tunggu sampai 2-3 hari, itu sahabat Nabi tak ada riwayat sahabat Nabi buat macam tu. Dulu-dulu ada amalan tunggu kubur 3 hari. Ya, siap buat pondok, upah budak tahfiz, baca Quran non-stop. Dulu-dulu. Itu tidak ada sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Yang ada yang ni Amr bin al-As, lama juga ni proses sembelih unta bahagi-bahagi. Ambil sejam lah contohnya. Boleh tunggu keluarga dia tersebut. Kalau dulu-dulu kita tanya kenapa tunggu sampai 3 hari, dia kata sebab ada hadis Nabi kata 7 langkah bila orang tinggal kubur, malaikat mungkar nakir pun datang, dia kata. Jadi kita tak tinggal-tinggal, non-stop ada orang datang. Sebelum kita pergi, ada kawan dia datang balik. Jadi bila selagi tu malaikat mungkar nakir tak datang, 3 hari gili malaikat mungkar nakir nak datang. Pandai dia jawab kan. Jadi bukan begitu tuan-tuan. Alam gaib ni bukan ikut congak-congak kita. Yang Nabi kata 7 hari malaikat datang, mungkar nakir datang tersebut, itu macam kiasan saja. Bila orang balik, cepat je datang. Malaikat ni buat kerja, dia tak tunggu lama. Baik. Yang baca Quran di kubur tu baik anak dia baca, sebab confirm bila anak baca, mak ayah tetap dapat pahala. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, waladun soleh yad'ulah. Anak dibaca sama ada di kubur ataupun dekat rumah, berdoa selalu. Kemudian jangan menyebutkan keburukan mayat. Kemudian antaranya lagi
membuat makanan bagi keluarga jenazah. Satu hari Ja'far bin Abi Thalib meninggal, ya, radhiyallahu anhu. Nabi pun katalah, isna'ul an Ja'far ta'ama, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu qad atahum ma yashghulu, sesungguhnya mereka sedang ditimpa musibah yang menyibukkan mereka. Kata Rasulullah SAW. Maka sahabat pun buatlah makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Sunat buat makanan. Persatuan penduduk kawasan situ khairat kematian ke, ya, lagi-lagi orang susah, sunat buat makanan, hantar makanan. Kalau tak buat pun bagi duit, kan, mungkin dia ada duit khairat kematian, bagi duit sikit. Mungkin keluarga dia tengah sibuk urusan, dia boleh beli dengan duit tersebut, beli makanan. Sunat, tuan-tuan. Jadi inilah antara dalil buat makan selepas mati. Ya, buat makan selepas mati iaitu bukan keluarga si mati, tapi orang lain tolong buatkan. Buatkan untuk keluarga, untuk meringankan beban keluarga si mati tersebut. Ada ke di Malaysia orang macam tu? Jarang, tapi ada. Ya, saya cerita ada di Taman Universiti belakang UKM tersebut, ada satu surau, satu taman tersebut, Taman Cerdik apa nama dia, Jalan Cerdik. Surau tersebut menetapkan taman tersebut, siapa yang mati, surau, dana surau dan juga jiran-jiran kena buat makan, buat tahlil lah, buat tahlil. Jadi dia menetapkan keluarga tersebut jangan buat tahlil, dia pun buat makan, buat tahlil kat surau, lepas tu makanan hantar kepada keluarga dia. Dan surau tersebut menetapkan keluarga tak boleh request buat tahlil bila berlaku kematian. Boleh buat tahlil selepas lama 2-3 bulan baru boleh kau nak buat tahlil. Sebab dia nak praktikkan hadis daripada Ja'far ini, daripada Rasulullah bagi tahu kepada Ja'far. Tidaklah 100% macam zaman Rasulullah, tapi paling kurang dia lain sikit lah, memecah adat sikit. Dia tak nak menyusahkan keluarga tersebut. Kalau tidak, dulu-dulu saya sukalah masa saya kanak-kanak, saya belajar pondok dulu. Bila ada kematian seronok, bila lah mati lapor pula. Malam je seronok. Sebab apa? Kampung ni kalau di Terengganu, kalau makan tahlil 3 hari 3 malam berturut-turut makan. Malam ketiga ke salah satu malam tu ada laksa kuah putih. Oh, memang sedap. Memang saya suka sangat. Bila ada orang mati sedap, 3 hari boleh makan. Dok pondok suka lah. Tapi saya tengok keluarga tu semua tak apa ceria. Ayah mati. Bila fikir sekarang ni, bila dah besar fikir, Allah, dah lah orang kampung, duit tak ada, duit mana lah dia ambil nak buat makan tersebut. Itu salah faham antara konsep masyarakat sekarang. Baik. Kemudian ziarah kubur. Sabda Rasulullah, zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur kerana perkara itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi digalakkan kita ziarah kubur berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Imam Ibnu Majah. Ziarah kubur. Jadi ziarah kubur nak buat apa? Apa amalan ziarah kubur? Amalan ziarah kubur dua yang paling utama, memberi salam dan berdoa, seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beri salam dan berdoa sampai assalamualaikum ya ahli kubur, ataupun assalamualaikum ala ahli dari kaum mukminin. Guna baca doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum. Bacalah atau membaca bahasa Melayu ke, ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin di sini semuanya, ya Allah, luaskanlah kubur mereka, jauhkanlah daripada azab siksa kubur, ya Allah. Doa yang baik-baik. Ya. Kemudian pergilah dekat kubur ayah ke kubur apa, semua bersih-bersih sikit. Buat kerja amal soleh sikit. Bersih-bersih sikit, lepas tu balik. Ringkas saja ziarah kubur ni. Ya, antara ziarah yang ringkas yang dalam Islam, ziarah kubur, ziarah rumah sakit. Sunat ringkas. Ya, sunat sekejap. Ziarah rumah sakit ni lagi sekejap, lagi sunat. Sehingga kan ada para ulama, dia ziarah Imam Ahmad adalah dia ziarah sesama sahabat dia yang sakit. Dia pergi ziarah sambil berdiri, tak sempat duduk. Ziarah rumah sakit, berdiri. Apa khabar kamu? Macam mana? Orang tu
terbaringkan sakit. Allah, kesian. Tak apalah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu. Dia pun kosok kepada Bismillahirrahmanirrahim. Baca ruqyah sikit, bagi sumbangan sikit, balik. 10 minit, 15 minit selesai. Ya, 5 minit selesai. Ziarah kubur pun macam tu juga. Ziarah yang lama adalah ziarah orang sihat. Ziarah orang standard. Bila pergi duduk berbual-bual, makan-makan, sembang-sembang, bergurau senda. Tapi ziarah orang sakit sekejap, ziarah kubur pun sekejap sahaja sebenarnya. Mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi umrah dekat Madinah kan ada kubur Baqi' kan, hari-hari boleh ziarah. Masuk sekejap, jumpa 1-2 kubur, Assalamualaikum ala ahli dar, baca doa, keluar balik. Subuh sekali, asar sekali, 2 kali sehari. Besar pahala tuan-tuan. Ya, mudah. Baik. Jadi kata Rasul, ziarahlah kerana dia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Kalau boleh bawa anak sekali, kadang-kadang bawa anak-anak kita yang kecil-kecil, tengok kubur sini. Agak-agaknya di mana kubur ayah. Ayah jangan cakap macam tu. Kenapa pula? Memang semua orang akan mati. Kalau kubur ayah macam ni, kalau ayah macam ni, kita kena ajar dia. Kita kena baca doa, bagi salam. Ustaz dah kata bagi salam kena baca doa. Doa awak dah ingat dah? Doa tak ingat ayah. Doa solat jenazah tu lah. Oh, lagi pendek je. Pendek adalah bacalah doa yang lain-lain, baca bahasa Melayu, tak ada masalah. Baik, kemudian yang seterusnya, haram mengucapkan kata-kata buruk. Sabda Rasulullah SAW, wa nahaitukum an ziyaratil kubur, aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Pada permulaan Islam, Nabi larang sahabat dan wanita pergi ziarah kubur. Pada mula-mula lah, faman arada an yazura falyazur, maka siapa yang ingin ziarah, ziarahlah sekarang. Dulu je Nabi larang. Sekarang Nabi kata, siapa nak ziarah, ziarah sekarang. Sebab apa? Orang dah terima Islam, sahabat-sahabat dah faham, dah mula taat, dah faham perintah Rasulullah. Maka Nabi kata, wala taqulu hujza wala taqulu hujra, janganlah kamu mengucapkan kata-kata yang keji. Rupa-rupanya pada awal Rasulullah menyebarkan Islam, ziarah kubur Nabi larang. Lama-kelamaan Nabi pun bagi, tapi dengan syarat jangan cakap benda yang tak elok. Sebab budaya sebelum tu, bila ziarah kubur, jumpa kubur mak ayah dia, ayah kenapa tinggalkan. Tapi bila sampai, Islam ajar yang elok, sampai saja bagi salam dan berdoa, cakap yang baik-baik. Kemudian Rasulullah juga bersabda, la'anallah zuwaratil kubur, Allah melaknat zuwarat, ya, penziarah kubur wanita. Kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Zuwarat ni maksudnya apa? Orang wanita yang selalu ziarah kubur. Kalau jarang-jarang, okey, jarang-jarang, sebab kubur ni bukan tempat seronok sangat, tak ada apa, orang tak ada jual-jual. Tak ada jual-jual, lepas tu panas, tak ada atap. Tapi wanita ni suka ziarah. Hari ni ziarah, esok ziarah, hari-hari ziarah. Jadi Nabi larang wanita yang suka menziarahi kubur. Bukan Nabi larang, Nabi melaknat. Kenapa? Kenapa lelaki tak larang? Sebab lelaki ni dia memang boleh, dia terdedah lah, dia boleh pergi ke mana-mana. Tapi wanita ni tempat dia di rumah. Ya, dia tak boleh bergaul bebas, jumpa ramai sangat lelaki. Dia tak boleh berbual-bual dengan lelaki tanpa mahram, bukan mahram, bergurau senda yang tanpa muamalat. Lagi-lagi sekarang di office bergurau senda, bertepuk tampar, tu Nabi larang. Jadi wanita pun Nabi larang. Bila selalu pergi kubur, jumpa ramai sangat lelaki. Ya, masjid boleh. Tu pun hukum wanita solat ke masjid tak sekuat orang lelaki. Fardu kifayah, ya. Kena minta izin suami. Kalau suami izinkan boleh, selagi mana selamat, tak ada fitnah, boleh pergi hari-hari. Orang lelaki lagi wajib lah, bukan wajib betul, lagi diperlukan pergi ke masjid. Jadi Allah melaknat wanita yang selalu ziarah hari-hari, pagi, petang, siang, malam, hari-hari. Nabi larang. Sekali-sekala boleh.
Baik, kemudian yang seterusnya, tak boleh mendirikan masjid di atas kubur. Sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Wattakhazu qubur abniyaihim masajid, yang mana mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka, abniyaihim, nabi-nabi mereka, masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah laknat orang Yahudi dan orang Nasrani kerana salah satu amalannya dia buat masjid di atas kubur nabi-nabi mereka. Orang Yahudi ni nabi banyak lahir daripada kaum Yahudi, sangat banyak, dan orang Yahudi ni bangga. Sebab dia kata nabi banyak lahir daripada bangsa kami, bangsa Yahudi. Dia sangat bangga. Dan dia mengharapkan Nabi akhir zaman daripada bangsa Yahudi juga. Sebab tu orang Yahudi dia duduk dekat Madinah. Kalau ikut sirah, orang Yahudi tak ada kat Mekah, dia buat rumah, dia berkampung dekat Madinah. Sebab dah ada dalam kitab Taurat. Dia, para rahib mereka, para ulama dia dah kaji dah, Nabi akhir zaman disebutkan lahir daripada negara yang hijau. Bukan negara hijau, negeri yang ada lah ciri-ciri dia lah, ada tumbuh-tumbuhan sikit. Jadi di Madinah dia pergi. Jadi dia berkampung dekat Madinah sebab dia mengharapkan Nabi akhir zaman lahir dekat Madinah. Rupanya Nabi akhir zaman lahir di Mekah, berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Betul dah kitab Taurat tersebut cerita macam tu, tapi bukan lahir, tapi tinggal di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Bila Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad bukan daripada bangsa mereka, mereka tak setuju dah. Dia rasa macam tak boleh terima kan, nak tunjukkan sangat dia ni sangat mengutamakan bangsa, bangga sangat dengan bangsa. Sedangkan Nabi larang kita berbangga-bangga dengan bangsa dan keturunan. Nabi larang, tak boleh kita berbangga-bangga dengan keturunan. Hatta dalam nama pun jangan seronok sangat kita letak status keturunan. Keturunan aku keturunan raja, jadi semua anak-anak aku kena tengku-tengku belaka anak cucu aku, tengku belaka. Nabi tak digalakkan macam tu. Sebab nampak bangga dengan keturunan. Orang bangga dengan keturunan ni macam orang sombong lah. Keturunan saya pendekar, kena letak megap semuanya. Kan? Contohlah, jadi macam tu. Tengok Nabi Rasulullah SAW, keturunan Nabi kok daripada Nabi Ibrahim, keturunan Nabi kan, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Tapi tak ada pun nama-nama Nabi ni. Nama Nabi dengan nama anak-anak dia start dengan nama Nabi. Al-Anbiya ke Ibrahim Muhammad, Ibrahim Hasan, Ibrahim Hussein ke, Ib ke, yang menunjukkan dia daripada keturunan Nabi, tak ada. Jadi macam itulah. Jadi orang Yahudi dia bangga. Sebenarnya kenapa ramai sangat Nabi lahir daripada kaum Yahudi? Sebenarnya nak menunjukkan kepada kita kaum Yahudi ni kaum yang degil. Sebab tu banyak sangat Nabi lahir daripada sana. Macam klinik lah tuan-tuan. Kalau negeri tersebut banyak klinik, maknanya ramai orang sakit. Kan? Kalau kurang klinik, tak laku klinik sebab orang sihat belaka. Macam tu lah. Sekarang banyak tumbuh sekarang ni apa? Pusat dialisis. Sebab ramai orang sakit buah pinggang, kena dialisis. Jadi banyaknya Nabi lahir daripada kaum Yahudi, maknanya kaum dia ni degil, tak taat Nabi, jadi Allah lahirkan. Jadi ustaz, kaum Yahudi yang duduk dekat Israel ke, dekat Israel tuan-tuan, dia ada dua yang tak beriman lah. Yang di Israel tersebut ada Yahudi Ortodok yang topi hitam, ada rambut dijalin tepi tu. Satu lagi ada Yahudi Zionis. Yang Yahudi yang betul tu Yahudi Ortodok. Yang tu Yahudi yang Nabi banyak lahir daripada kaum tersebut. Sedangkan yang Zionis, yang pegang senapang, yang dia menakluk Palestin, nak ambil masjid tersebut, yang nak membina Haikal Muslimain tersebut, itu bukan Yahudi original. Itu Yahudi campuran, dia bukan Yahudi original.
Sedangkan di sana kalau tuan-tuan baca berita, Yahudi Ortodok pun dia tak suka pendekatan Yahudi Zionis memukul orang Islam. Sebab bagi mereka dalam kitab mereka dah ajar dah tak boleh maknanya orang Islam. Dia macam Kristian Katolik, Kristian lama-lama lah, ya. Jadi Yahudi yang sebenar adalah Yahudi yang saya sebut tadi itulah, yang topi hitam. Dia memang tak suka pendekatan Yahudi Zionis tersebut. Baik. Jadi orang Yahudi ni dia bina masjid di atas kubur. Bila bina masjid, dia beribadah di atas kubur tersebut. Dia beribadah, ya. Dia solat. Orang Yahudi dia solat juga, tuan-tuan. Orang Yahudi Ortodok ni, Yahudi original, macam solat orang Islam tapi berbeza sikit. Dia ambil ajaran daripada Nabi Daud, kan? Tapi sangat berbeza lah. Ada sujud, ada rokok, berbeza sikit lah. Tapi solat dia tak diterima. Yang diterima solat daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesiapa orang Islam yang tiru perangai orang Yahudi ini, bina masjid di atas kubur, maka Allah laknat. Ada ke masjid atas kubur? Ada tak sekarang? Ya. Tak banyak tapi ada. Dia jumpa kubur Nabi, dia kata ini kubur Nabi sekian-sekian, dia pun buat. Dia bukan buat masjid, binaan macam masjid, macam surau. Bila orang ziarah, sebab rupa dia macam masjid, orang pun solat kat dalam tu. Yang tu dilarang. Ni kubur siapa? Tok Wali sekian-sekian. Buatlah. Dia pun buat macam surau. Orang pun datang ziarah. Dan masa sama tengok, kat sini ada kubah macam kiblat. Ada Allah Muhammad, Allahu Akbar, sembahyang sunat. Yang tu dilarang. Sebab dah bina lengkungan macam tu. Sama macam orang Yahudi dan Nasrani. Ada pun, ada setengah masjid ada kubur kat tepi. Banyak kat Malaysia. Dekat Pulau Perhentian ada. Baru ni saya pergi Kemboja, kat tepi ada juga. Asalnya apa? Asalnya masjid kita sebut kecil je. Jadi ada orang Islam mati. Sebab kat Kemboja ni orang Islam tak ramai, minoriti. Jadi tanah kubur wakaf tak ada. Jadi tanah masjid itulah wakaf. Jadi dia pun tanam kubur kat tepi. Adalah 3-4 kubur di luar masjid, kan? Di luar masjid itu tanah wakaf. Lama kelamaan orang Islam ramai, dia pun besarkan masjid. Bila besarkan masjid, termasuklah kubur tersebut. Dia pun buat lengkungan. Nampaklah kubur tersebut macam dalam masjid. Yang tu bukan dimaafkan, dibenarkan. Dia bukan buat masjid di atas kubur, itu buat masjid kemudian. Dia bukan untuk solat menghadap kubur, ada kat tepi. Yang tu dibenarkan. Ada di Malaysia pun ada juga masjid macam tu. Macam Masjid Nabawi, kan? Kubur Nabi ada di situ. Sedangkan Nabi kata Allah melaknat orang Yahudi buat masjid di atas kubur. Sebenarnya Masjid Nabawi, masjid asal, di luar, kuburnya di luar rumah Aisyah. Masjidnya sebelah, kan? Di Raudhah tu, itulah masjid. Tak, dia bukan dalam masjid pun ditanam. Tak ada niat pun nak tanam dalam masjid asalnya. Lama kelamaan orang Islam ramai, maka masjid jadi besar. Termasuklah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dibenarkan. Bukan tujuan untuk solat menghadap kubur. Kebetulan je orang belakang duduk di situ, kiblat depan, ke dan kubur Rasulullah. Ya. Jadi kubur mana yang masjid mana yang ada kubur macam tu, Ustaz? Kubur macam mana? Kubur yang macam tadilah, jumpa kubur Nabi ke kubur Tok Wali, kita buatlah lengkungan macam ni. Orang ziarah yang tu kena cari sendiri, tuan-tuan. Nanti saya sebut, saya sedih pula. Ya, ada tapi tak banyak. Baik. Jangan duduk di atas kubur. Kemudian mengkapurkan, mendirikan bangunan di atasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ala jamrah. Ya. Silap. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab ni diringkaskan. Nabi melarang duduk di atas kubur, mengapur kubur dan mendirikan binaan di atas kubur. Ya, tak boleh duduk di atas kubur. Satu hal, kapur ni mewarna ke warna putih. Mendirikan bangunan ni, kata ulama, tak boleh lebih daripada 1 kaki. 1 kaki banyak mana? 1 tile, 1 keping tile, kan? Tak boleh
rendah-rendah sikit tak apa. Ya, tak boleh lebih. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Dia macam tumpukan tinggi macam tu. Kalau dia letak, kalau takut tanah tersebut jatuh, bolehlah. Takut hilang lama-lama lekuk. Ya. Jadi tak boleh tinggi-tinggi. Kemudian tidak boleh menulis pada kubur. Ada hadis Rasulullah SAW melarang menulis di atas kubur. Ya, tulis di atas kubur. Habis itu Ustaz, tulis-tulis sekarang ni macam mana? Tulis-tulis ni tulis apa? Tulis nama kan? Sebagian ulama antara mazhab Hanafi berdasarkan hadis sebut Nabi larang, ada 2-3 hadis Nabi larang, tapi ada satu hadis menunjukkan Nabi tak tulis. Nabi dia letak satu batu kepada salah seorang keluarga Rasulullah, Nabi letak kat situ. Nabi kata, batu ni supaya aku kenal, lain kali keluarga aku mati aku nak tanam di sekitar itu. Jadi berdasarkan hadis tu, ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan boleh tulis nama atas kubur dengan tujuan nak suruh orang kenal, supaya tak keliru. Dengan apa lagi syarat dia? Dengan syarat lagi bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk berbangga-bangga. Sekadar tulis apa? Allah yarham Ahmad Fahmi Muhammad. Nama saya lah. Lahir sekian-sekian, mati sekian-sekian. Itu je. Letak kat batu nisan sebagai orang kenal je. Tapi kalau berbangga-bangga, yang dimuliakan Datuk Doktor, itu berbangga-bangga dah tu kan. Itu tahap tu dilarang, haram, tak boleh. Allah yarham sekian-sekian. Kemudian tulis pula sirah dia. Dia seorang pejuang kemerdekaan, seorang ustaz mengajar di mana-mana, mengislamkan 100,000 orang. Tak boleh tuan-tuan. Dia sekadar nama untuk orang kenal, supaya lain kali orang adalah kemaslahatan yang lain, dan bukan untuk dihina. Jadi kita tengok sendirilah, kadang-kadang ada kubur tu siap tulis Fatihah lagi, Al-Fatihah. Ada pernah saya tengok dia letak batu, replika batu Quran, Al-Fatihah. Sebelah ni Alif Lam Mim, Masya Allah. Itu memang dilarang. Nampak sangat melebih daripada orang lain. Kemudian kat tepi kubur, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Fatihah. Tak perlu tuan-tuan. Tulis kat nama, kalau lah nama lahir mati, itu sudah. Nama pun tak payah nama pangkat-pangkat dunia, tak payah kan, Datuk, Doktor apa semua, nama biasa saja. Nama yang mak kita bagi. Bin siapa? Bin ayah. Jangan bin ibu. Kan? Bin ibu sebab Nabi menyuruh kita bernasabkan kepada ayah, bukan bernasab kepada ibu. Ya. Baik. Sabda Rasulullah SAW, la'an amsya ala jamrah, aku berjalan di atas bara api, au sifana ali birijli, ataupun berjalan di atas pedang, ahabbu ilayya min amsya ala qabri muslim, lebih aku cintai daripada aku berjalan di atas kubur orang Islam. Hadis riwayat Abi Syaibah, Ibnu Majah. Ya. Kata Rasulullah, aku berjalan atas bara api, berjalan atas pedang lagi bagus daripada berjalan atas kubur. Maknanya Nabi larang berjalan atas kubur, tak bagus, dia berdosa. Kemudian sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, la yajlisa ahadukum ala jamrah, seseorang daripada kamu duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabah, sehingga terbakar pakaiannya, fatakhlusu ila jildih, lalu berjalan di atas kulitnya, lebih baik daripada duduk di atas kubur, kata Rasulullah SAW. Jadi dua hadis ini Nabi larang jalan atas kubur dan duduk atas kubur. Jalan atas kubur ni apa? Melangkah-langkah antara kubur, melangkah-langkah antara kubur. Kemudian duduk atas kubur, duduk atas tumpukan kubur tersebut. Jadi untuk mengelakkan daripada berjalan atas kubur, jadi sebab itulah orang Melayu kita buat dua batu nisan, satu dekat kepala, satu dekat kaki. Jadi tengah-tengah tu janganlah. Ya. Kalau letak satu saja, nanti tanah jadi rata, orang tak kenal, takut termelangkah pula, terjalan. Jadi dia buat dua batu nisan. Orang Arab dia letak satu je batu nisan. Kenapa pula? Sebab tanah Arab dia memang, kalau dia dah bongok macam tu, dia tak lari mana.
Macam tu lah sampai bila-bila. Sedangkan tanah di Malaysia lama-lama kan dia jadi rata lah, sekali tak kenal mana kepala mana kaki. Jadi dia pun buatlah batu macam tu, dan ada rupa sikit. Orang lelaki lepek, orang perempuan bulat, supaya kenal batu kaki, batu kepala, supaya orang jangan langkah, berhati-hati, ya. Boleh hukumnya supaya tak dihina, supaya tak dilangkah, membuat tulisan ataupun bentuk-bentuk batu supaya orang tak langkah, ya. Kalau buat batu sama je tuan-tuan, pernah juga kubur saya tengok batu sama je lelaki perempuan, kita tak tahu aku langkah ke tak kubur ni, sebab tak tahu mana kepala, mana kaki, sebab tak ada nama, sama bentuk dia pun dah rata semua, rumput hijau semuanya, ya. Jadi boleh kita buat sedemikian. Kemudian yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ni riwayat Ibnu Majah daripada Ibnu Umar. Mungkin tuan-tuan dengar pelik sikit, tapi ini ibadah kalau kita buat, tuan-tuan. Kita bukan hina, kita ibadah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haitsuma mararta biqabri kafir fabashshirhu bin-nar." Jika kamu melalui kubur orang kafir, maka sampaikanlah kabar gembira daripada neraka, kata Rasulullah. Masya Allah, ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Saya ulang sekali lagi, haitsuma marartu bi qabri kafir fabashshirhu bin-nar. Bila kamu lalu di perkuburan orang kafir, berikanlah kabar gembira daripada neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam lucu pula kan. Jadi macam mana kabar gembira neraka lalu dekat kubur non muslim? Saya pun tak tahu nak ucap macam mana. Tapi Nabi bagi tahu key point dia. Berikanlah kabar gembira mana. Kata penulis di sini, jika seorang muslim melewati kuburan orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani ataupun selainnya, hendaklah diberi kabar duka, kabar berkaitan dengan neraka. Contohnya dengan ucapan, sambutlah kabar duka dengan neraka wahai kafir, kata penulis. Perbuatan tersebut walaupun bunyinya kasar, tetapi kita laksanakan dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat, tuan-tuan. Tapi janganlah kata depan non muslim. Nanti dia terasa kita kata sekadar melaksanakan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak nak kata, tak apa. Ya. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelum ni, kata Rasulullah, siapa yang memandikan jenazah hendaklah dimandi. Kalau tuan-tuan ingat bulan lepas, sesiapa yang memikul jenazah hendaklah dia berwuduk. Sunat hukumnya kata para ulama. Lepas mandi jenazah, dibalik dimandi, sama macam mandi wajib. Niatnya apa? Sahaja aku mandi kerana memandikan jenazah. Wuduk pun sama juga, sama macam wuduk nak bersolat. Niatnya berwuduk lah, tapi niat nak mentaati perintah Rasulullah sebab aku tadi pikul jenazah, dapat pahala. Tapi kalau tak nak buat, tak ada masalah. Dia pun berwuduk sebab nak solat, tak ada masalah, ya. Kemudian yang seterusnya, seorang wanita tidak boleh berkabung ke atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Kalau suami, kena 4 bulan 10 hari berkabung. Kalau selain daripada suami, ayah, anak lelaki, sesiapa sahaja, jangan lebih daripada 3 hari. Kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhirat, an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath, berkabung di atas kematian seseorang lebih daripada 3 malam, 3 hari, illa ala zawjin, melainkan ke atas suaminya sahaja. Fa innaha tahiddu alaihi arba'ata ashhurin wa ashra, kerana sesungguhnya berkabung di atas suami selama 4 bulan 10 hari. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Berkabung ni macam mana? Berkabung ni dia meninggalkan perhiasan, emas semua, tangga, lepas tu pakai hitam-hitam, gelap-gelap, duduk kat rumah, tak berhias, duduk kat rumah. Jadi Nabi larang terperuk kat rumah,
lebih daripada 3 hari. Kalau keluarga dia meninggal, kena keluar. Tujuan Nabi bagi tahu macam ni, hiduplah dengan ceria, jangan stres-stres, jangan kecewa sangat macam tu. Tapi orang Malaysia tuan-tuan, alhamdulillah tenang je. Saya tengok orang perempuan, anak mati, ayah mati, adik-beradik mati, dia pakai baju kurung kan. Baju kurung ada hari ni tak ada masalah, duduk satu dua keluar rumah. Tapi bukanlah berjalan-jalan dekat Tesco kat mana, maknanya dia boleh kawal perasaan. Tujuan Nabi bagi tahu macam ni, perempuan dia kena sabar. Keluarlah 3 hari, jangan terperap kat rumah. Sebab kalau duduk kat rumah seorang-seorang, kalau kita duduk seorang-seorang tuan-tuan, kita tak ada kawan. Bila tak ada kawan, bila tak buat kerja ibadah, syaitan ambil peluang. Syaitan memang dia tugas dia tunggu kita peluang. Macam serigala dia mencari biri-biri yang duduk sekor-sekor. Serigala dia tak serang biri-biri yang duduk ramai-ramai beratur-atur, tapi ada seekor duduk kat luar jauh pada orang, dia hinggap ngap. Jadi macam tu lah. Bila tak kisah lelaki ke perempuan duduk kat rumah seorang-seorang, tak ada kerja nak buat, mengaji tidur, semayang tidur, nak buat apa lagi tengok TV, tengok telefon, lama-lama keluar dah, tengok maksiat aku semua, saya tak akan ngap. Jadi Rasulullah suruh keluar selepas 3 hari. Kalau suami 4 bulan 10 hari. Ini pun ada juga wanita yang tak taat, dia keluar. Boleh keluar kalau dia ada urusan mencari rezeki. Sebab keluarga dia tak bagi duit. Keluarga dia pun bukan senang juga. Masing-masing ada tanggungjawab pada keluarga masing-masing. Jadi dia ada anak-anak nak makan, terpaksalah keluar cari makan. Itu boleh. Tapi kalau keluar pergi shopping, tak boleh. Pergi shopping, beli beg, beli baju. Tapi keluar untuk membeli keperluan, sebab anak-anak kecil, nak suruh anak tak pandai, boleh keluar. Ya, ada seorang wanita di Bandar Seputra ni tuan-tuan, sebelum meninggal di kasar sikit dengan suami, kasar sikit je lah. Lepas tu meninggal sedih, saya sedih sangat ustaz, menangis. Saya tak sempat minta maaf. Saya sedih kenapa malam dia sambut hari jadi saya tu, dipeluk saya, tapi saya tak balas dipeluk, dicium, saya buat kerah, saya buat bodoh je. Saya terkilan yang tu ustaz. Patutnya saya kena senyum, saya terkilan sebab saya tak buat macam tu pada suami. Esoknya mati, Allah. Sedih dia. Saya pun pujuk, tepuk dia, WhatsApp je kan. Saya kata, puan, semua ada hikmah. Boleh jadi suami puan ni selalu doa, ya Allah, bimbinglah isteriku menjadi isteri yang solehah. Boleh jadi suami doa macam tu, Allah buat seketul jadi kena pada puan macam tu. Nak suruh puan sedar, puan sembahyang. Betul ustaz, lepas suami saya mati dah 2-3 bulan, saya sembahyang awal waktu, saya baca Quran hari-harinya kat suami, saya zikir, saya doa, menangis. Perubahan saya dari sedikit, saya tutup aurat. Suami selalu pesan suruh tutup aurat, saya relax je, tak pakai handsock. Tapi sekarang dah jaga aurat apa semua. Boleh jadi ini doa suami saya ikut. Ya. Jadi sekarang dah habis dah iddah dia. Sebelum habis iddah tu, dia tak keluar rumah. Tak keluar rumah. Saya tak keluar ustaz, suruh anak saya je. Saya dalam proses berkabul. Jadi ada hikmah bila berlaku sesuatu. Boleh jadi Allah nak bagi benda baiklah kepada kita. Baik. Yang terakhir dalam bab al-janaiz ni, boleh kata penulis mengeluarkan jenazah daripada kubur kalau keperluan. Jabir bin Abdullah, ya, dia tanam ayah dia. Ketika ayahnya mati di medan jihad, tak lama lepas tu, selepas 6 bulan, Jabir keluarkan balik, dikeluarkan balik jenazah ayah dia tersebut, ditanam kat lain. Nabi benarkan. Sebab ada keperluan lah. Ya, wallahu a'lam. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi yang besar. Jadi kata penulis, boleh kita gali kubur, keluarkan jenazah kalau ada keperluan. Contohnya apa? Disebut kat sini, contohnya masalah polis. Ada kes-kes tertentu, kes tak selesai. Mula-mula ingat mati biasa, rupanya mati kena bunuh. Kena buat bedah siasat semula, gali balik, keluarkan jenazah, bawa kat forensik, gali, mati sebab apa, kena bunuh dengan apa, pisau ke apa, kemudian tanam balik. Ataupun kena gali sebab
kawasan tersebut nak dibina bangunan-bangunan kerajaan, rupanya tanah tersebut bukan tanah wakaf, tanah kerajaan. Kita tak boleh kata apa, gali tanah tempat lain, ya. Hukum tersebut dibenarkan, ya. Dan tanah kubur ni tanah wakaf. Orang kubur ni, pengurusan kubur ni, dia boleh adjust kubur kita. Kita buat cantik dah, 3 tingkat, lebih 1 kaki. Kemudian pengurusan kubur tengok, tak patut ni, Nabi larang ni. Ni ada Quran kat depan, kan? Quran Alif Lam Mim dengan Al-Fatihah. Pengurusan kubur pecahkan. Tak ada masalah, sebab dia melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga pun nak marah, tak boleh nak marah, sebab tu bukan tanah dia, tanah wakaf. Kalau nak buat juga macam tu, tanah dekat tanam sendiri. Apa tanam dekat tanah sendiri? Dia ada rumah, tanah dekat rumah. Tak ada siapa nak larang. Tapi dia telah melanggar perintah Rasulullah lah, kan? Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan dapat manfaat. Yang baik daripada Allah, yang kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.